Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini ulasan paling hebat daripada Fahmi Fadzil. Beliau kata, bersatu yang patut risau pada rundingan UMNO PAS. Ini paling seronok lah kan. Kalau betul lah UMNO PAS berunding, yang harus risau ialah bersatu. Buat apa pula PKR, buat apa pula Pakatan Harapan, Kerajaan Perpaduan yang risau? Tiada kena mengena dengan mereka pun. Itu logiknya. Yang bersatu bising sangat nak cakap sini sana buat apa? Mereka yang patut takut, kata Fahmi Fadzil. Ketika pemimpin tertinggi UMNO dan BN menafikan wujud sebarang rundingan dengan pihak dalam Perikatan Nasional, Fahmi Fadzil berkata, ketika ini yang sepatutnya benar-benar bimbang ialah bersatu. Menteri Komunikasi merangkap jurucakap kerajaan itu berkata, bersatu sedar bahawa mereka sebenarnya menjadi beban kepada Perikatan Nasional dan PAS dalam gabungan tersebut. Saya yakin bersatu sepatutnya betul-betul takut mengenai hal ini, katanya. Saya yakin bersatu patutnya betul-betul takut mengenai hal ini. Macam di Nenggiri, ramai dalam PAS mahukan parti PAS bertanding di situ. Pihak yang patut paling risau ialah bersatu. Sebab mereka tahu dan faham mereka adalah liability kepada PAS dan Perikatan Nasional, katanya di Putrajaya hari ini. Terdahulu, Fahmi ditanya media mengenai kabar angin yang mendakwa berlaku rundingan sulit di antara UMNO dan PAS serta kemungkinan ada kebimbangan di pihak PH. Isu itu muncul ekoran dakwaan Ketua Penerangan PAS, Ahmad Fadli Sari, melalui media beberapa hari lalu. Ia sedikit sebanyak mengingatkan orang ramai terhadap isu yang hampir sama dibangkitkan Fahmi menjelang pilihan raya kecil PRK Sungai Bakap pada Jun lalu. Ketika itu, Fahmi mendakwa banyak perbincangan berlangsung di antara pihak kerajaan dan pembangkang, terutama membabitkan kerajaan negeri. Bagaimanapun, dia tidak menjelaskan secara khusus jika kerajaan dan PAS ada membincangkan tentang kemungkinan parti pembangkang itu menyertai kerajaan perpaduan. Untuk rekod, PRK Nenggiri yang terletak di bawah kawasan Parlimen Gua Musang akan diadakan pada 17 Ogos dengan kempen bermula secara rasmi pada hari penamaan calon, iaitu pada 3 Ogos. Kerusi Nenggiri diisytiharkan kosong. Ekoran keputusan dibuat Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan, Muhammad Amar Abdullah, pada 19 Jun lalu. Ia kesan daripada penyandang kerusi terbabit, iaitu Muhammad Azizi Abu Naim, memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan di sebalik kedudukannya sebagai wakil rakyat Perikatan Nasional. Muhammad Azizi, ahli Parlimen Gua Musang, dan dicalonkan juga oleh Bersatu PN untuk bertanding di Nenggiri semasa Kelantan mengadakan pilihan raya negeri. Sebelum ini, beberapa pihak dalam PAS mendesak agar kerusi tersebut dikembalikan kepada parti itu dan bukannya bersatu bagi mengelak berulangnya kejadian wakil rakyat berpaling tada. Antara pihak yang mendesak PAS bertanding di Nenggiri ialah Dewan Muslimat PAS Pusat sendiri. Satu komen daripada netizen berkait isu ini ialah, Purple Mouse kata, PAS UMNO bergabung pun memudahkan kerja PH yang tak memikul biawak hidup. Satu penunggang agama, satu lagi penunggang bangsa dan kuasa. Banyak isu dalam UMNO PH terpaksa tanggung, khususnya kes Zahid dan Najib. Bukan saja sebagai ahli UMNO marah Zahid, tapi sebahagian besar penyokong PH pun tak sebulu dengan beberapa kerat pemimpin UMNO seperti Dr. Akmal dan Mat Hassan dan lain-lain, kata Purple Mouse. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan. Salam sejahtera. Isu panas berkaitan dengan derma daripada kilang Arab makin menjadi panas. Kali ini, Aiman Atira kata, waktu kempen, tangan makan babi pun salam. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Aiman Atira Sabu menyifatkan
PAS hipokrit kerana mengkritiknya menyertai acara kutipan dana sebuah sekolah Cina yang menerima sumbangan syarikat Arab. Aiman atau nama sebenarnya Raja Muni membidas. Pemimpin PAS sebelum ini tidak pula mempunyai masalah bersalam dengan orang bukan Islam yang sedang minum arak atau makan babi. Masa kempen itu, dia kalau orang tengah minum arak pun tak apa, makan babi pun tak apa. Baru lepas makan babi salam pun tak apa. Hipokrit, kata anggota Parlimen Sepang itu. Aiman berkata demikian dalam wawancara bersama Naib Ketua Pemuda Amanah Zul Hazmi Hassan yang juga YouTuber dikenali sebagai Jeming. Ahad lalu, acara anjuran sekolah jenis kebangsaan Cina Chi Min di Sungai Pelek, Sepang terpalit kontroversi selepas Tiger Beer menjadi salah satu penajanya. Aiman bersama Exco Kerajaan Tempatan Selangor Eng Su Lim merasmikan acara itu. Turut hadir anggota Dewan Undangan Negeri DUN kawasan itu, Lui Kian Kiong. Sementara itu, Aiman yang juga pemimpin amanah berkata, dia hadir sebagai tanda sokongan kepada sekolah, bukan arak. Dia bagaimanapun berkata golongan bukan Islam berhak meminum arak. Dan perkara itu tambahnya turut diakui pemimpin PAS sendiri seperti Timbalan Presiden Tuan Ibrahim Tuan Man dan Naib Presiden Idris Ahmad. Aiman juga berkata kementeriannya telah menderma 1.2 juta ringgit untuk pendidikan di Sepang, termasuk 100,000 kepada SJK Cina Chi Min. Berapa komen daripada isu ini menulis? Daripada seorang komen, Jimmy Page kata, menakutkan bila tengok pemimpin berperangai begini, katanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Laporan di Malaysia kini menulis, PAS cuba cetuskan ketegangan kaum dengan derma kilang arak. Dua kumpulan pendidikan Cina mengecam Ketua Pemuda PAS Selangor Muhammad Sukri Omar yang didakwa cuba mencetuskan ketegangan kaum dengan menjadikan acara mengumpul dana untuk sekolah vernacular Cina sebagai modal politik. Persatuan Jawatan Kuasa Sekolah Cina Bersatu Dong Zong dan Persatuan Guru Sekolah Cina Bersatu Jiao Zong berkata, sasaran sebenar serangan Sukri adalah Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap ahli Parlimen Sepang Amanah Aiman Atira Sabu. Kami meluat dengan tingkah laku oportunistik ini yang bertujuan untuk menyerang pesaing politik dengan mengorbankan hubungan etnik Malaysia, kata mereka dalam satu kenyataan. Mengenai pengumuman Kementerian Pendidikan bahawa ia akan menyiasat isu itu, kedua-dua kumpulan menggesa pihak berkuasa untuk bersikap profesional dan rasional dan tidak terpengaruh dengan retorik politik. Ini terutamanya berhubung kenyataan kementerian yang mengingatkan semua sekolah bahawa garis panduan sedia ada yang melarang sumbangan yang melibatkan hasil aktiviti perjudian, rokok, dada, minuman keras dan seumpamanya, kata kedua-dua kumpulan yang secara kolektif dikenali sebagai Dong Jiao Zong. Kami percaya kementerian perlu menjelaskan perkara ini bagi mengelak usaha mengumpul dana untuk sekolah rendah Cina terganggu. Perlu diingatkan bahawa sekolah Cina telah lama menghadapi isu seperti bangunan usang, infrastruktur yang tidak mencukupi dan kekurangan dana. Sejak 30 tahun lalu, syarikat kilang bir itu dan individu yang bermurah hati telah mengumpul lebih ratusan juta ringgit untuk ratusan sekolah Cina di seluruh negara. Sikap bermurah hati ini yang memberi manfaat kepada ramai pelajar harus dipuji, bukan diputarbelitkan untuk mewujudkan konflik perkauman dan merosakkan keharmonian sosial, kata mereka.
Dong Jiazong menambah bahawa adalah perkara biasa bagi kebanyakan perniagaan untuk mempunyai inisiatif tanggungjawab sosial korporat untuk menyokong pendidikan. Selagi syarikat itu sah dan derma tidak bersyarat, semua pihak harus mengalu-alukan usaha tanggungjawab sosial mereka untuk membantu pelbagai jenis sekolah. Kerajaan juga harus berfikiran terbuka dan menggalakkan sumbangan korporat kepada masyarakat, kata kenyataan itu. Sukri pada 19 Julai lalu mengkritik konsep amal pendidikan Cina yang dianjurkan di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Ximin di Sungai Pelek, Sepang pada 14 Julai lalu. Malah dia juga memperlekehkan timbalan atau tindakan seorang timbalan menteri hadir sama dengan memegang cek replika berlogo jenama arak yang menaja acara itu. Dia seterusnya mempersoalkan jika ini Islam rahmatan lil alamin yang mahu diperjuangkan oleh amanah. Walaupun Sukri tidak menamakan timbalan menteri itu, dia dipercayai dia merujuk kepada Aiman yang hadir pada majlis berkenaan. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini ialah umat Islam tidak boleh berusaha dalam kemaksiatan arak dan seumpamanya ini. Tidak meminum, tidak membeli tapi merasmikan acara dari penaja arak, maka hukumannya sama seperti minum arak, kata Oasis PJ. Ini perkara sensitif dalam agama. Kalau tak faham boleh bertanya, jangan bedal tak tentu harlah, katanya. Ada juga yang menulis masa PN takbir pun ada juga pendermaan dari Tiger ke sekolah-sekolah Cina. Tak nampak pas buat bising masa tu, kata Dalos. Kerana menurut dia sudah berpuluh tahun acara derma daripada penderma daripada kilang arak ini, tetapi pada waktu itu tiada siapa yang bising. Borneo 72 kata, nampakkah amalan derma ini dah dilakukan selama 30 tahun tanpa insiden. Derma tu untuk sekolah-sekolah Cina yang tak dapat bantuan sebanyak sekolah rendah kebangsaan. Ahli Parlimen Amanah cuma saksi di acara penyampaian cek. Dia tidak terima wang dari Tiger. Mengapa parti karut ini suka cetus ketegangan agama dan kaum, kata Borneo 72. Haram bagi kamu tidak bermakna haram bagi orang lain, kata beliau. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Reformasi ekonomi Malaysia berpotensi dicontohi negara lain. Wow, begitu gah dan hebatnya negara Malaysia ini selepas dipimpin oleh Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani. Dalam tempoh kira-kira sebulan lagi, pilihan raya kecil PRK Dun Nenggiri akan berlangsung. PRK ini pasti menjadi bahan tafsiran baharu terhadap ukuran sokongan rakyat kepada Kerajaan Perpaduan dan Kerajaan Kelantan. PRK yang baru berlalu adalah Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap pada 6 Julai lalu menyaksikan calon Pakatan Harapan PH Dr. Johari Arifin tewas di tangan calon Perikatan Nasional PN Abidin Ismail. Ada yang menganggap keputusan PRK itu sebagai petanda rakyat menolak dasar ekonomi diperkenalkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, khasnya selepas pengenalan dasar subsidi bersasar diesel pada 10 Jun lalu. Sebenarnya tidak ada apa mengejutkan mengenai keputusan PRK Sungai Bakap itu. Ia adalah sekadar penerusan kecenderungan mengekalkan status quo dalam semua PRK selepas pilihan raya umum ke-15 PRU 15 pada 19 November 2022 dan PRN 5 Negeri pada 12 Ogos 2023, baik di peringkat Parlimen maupun di peringkat Dewan Undangan Negeri DUN. Selain penerusan kecenderungan mengekalkan status quo, keputusan sesuatu PRK juga berpunca daripada banyak sebab. Ada yang bersifat dalaman dan ada bersifat luaran.
Oleh itu, tidak bijaksana untuk cepat-cepat menyalahkan dasar ekonomi kerajaan sebagai punca kekalahan calon PH tempoh hari kerana ada faktor politik setempat menjadi punca. Maka, menggesa kerajaan menghentikan atau mengkaji semula dasar ekonomi, terutama subsidi bersasar diesel dan cadangan dasar subsidi bersasar petrol untuk memenangkan calon kerajaan, tidak menepati keadaan dan tidak bersifat logikal. Pelaksanaan dasar subsidi bersasar bahan api berjaya mengekalkan penerapan kredit berdaulat Malaysia oleh Agensi Penerapan Kredit Antarabangsa. S&P Global Rating S&P menyatakan penerapannya terhadap Malaysia disokong oleh kedudukan luar negara yang kukuh dan fleksibiliti dasar monetari negara dan menjangkakan defisit fiskal akan mengecil dengan adanya langkah rasionalisasi subsidi. Fitch pula mengunjurkan pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia melonjak sebanyak 4.4% pada tahun 2024 dan 4.5% bagi tahun 2025. Sementara itu, Ketua Strategik Equity Asia Pasifik di JP Morgan, Rajiv Batra, menerusi wawancara bersama CNBC pada 10 Julai lalu menyatakan JP Morgan menaikkan taraf Malaysia daripada underweight ke neutral berpandukan pembaharuan dasar, termasuk mengambil langkah berani menyasarkan subsidi bahan api, pelaburan berpusatkan data dan pembangunan infrastruktur. Lebih mengejutkan adalah kepantasan kemajuan sedang berlaku dengan pertumbuhan KDNK 4.2% pada suku pertama tahun ini. JP Morgan melihat kerajaan Madani cakap serupa bikin dalam hampir 1,5 tahun mentadbir. Profesor di Sekolah Perniagaan Henley, University Reading, England, Dr. Benjamin Lecker, dalam rencana bertajuk Pemulihan Ekonomi Malaysia di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim, disiarkan majalah Forbes turut memuji reformasi ekonomi negara. Ia merangkumi pengenalan cukai baharu, rasionalisasi subsidi, dasar gaji progresif, penggubalan Akta Kewangan Awam dan tanggungjawab fiskal FRA, mempercepatkan kelulusan pelaburan langsung asing FDI dan pelaburan dalam sektor bernilai tinggi disifatkan sebagai langkah penting ke arah pemulihan ekonomi Malaysia. Pada masa sama, Lakers berkata, kepimpinan Perdana Menteri menguruskan ketidakpuasan awam termasuk kesan reformasi ekonomi terhadap rakyat menjadi penentu penting kejayaan jangka panjang dasar ekonomi Malaysia sekaligus berpotensi menjadi teladan untuk negara lain memacu pemulihan pasca pandemik dan transformasi struktur. Pengiktirafan Agensi Penerapan Kredit Antarabangsa dan dasar kepimpinan antarabangsa adalah petunjuk dasar ekonomi Perdana Menteri kena dan perlu diteruskan, katanya. Penulis artikel ini adalah Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Akhirnya, anak bosku tampil membuat satu lagi penafian. Berkaitan dengan kononnya beliau bakal bekerjasama dengan pemimpin PN. Anak bosku tampil menafikan berjumpa dengan pemimpin PN dan mengakui akan kekal bersama dengan UMNO. Anak sulung bekas Perdana Menteri Muhammad Nizar Muhammad Najib menafikan spekulasi mendakwa dia bertemu pemimpin pembangkang untuk menjatuhkan kerajaan Pahang. Katanya, pertemuan dongeng itu seperti yang tular di media sosial itu tidak pernah berlaku sama sekali.
dan dirinya tidak akan berkomplot untuk mengkhianati parti yang keluarganya perjuangkan. Ayanda Datuk Seri Najib selalu berpesan, walau bagaimana susah pun keadaan kita agar setia kepada parti. Mana mungkin saya akan berkomplot untuk mengkhianati parti yang keluarga saya perjuangkan bersama-sama orang UMNO yang lain sejak ia ditubuhkan, katanya. Mana mungkin saya akan membelot untuk khianati kerajaan negeri Pahang yang diterajui oleh Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail, seorang pemimpin yang saya amat kasihi dan hormati, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Tegasnya lagi, sebagai seorang exco Kerajaan Pahang dan Adun Peramu Jaya, dia tidak tergamak untuk mengkhianati perjuangan UMNO. Saya bukan seorang katak politik, katanya, yang sanggup menggadaikan prinsip dan marwah serta menjualkan diri kepada mana-mana pembida yang tinggi, katanya lagi. Terdahulu, tular satu poster di media sosial yang mendedahkan Pahang sedang goyang. Ia mendakwa sebuah kerajaan negeri akan ditubuhkan setelah anak Najib itu berjumpa dengan pemimpin Perikatan Nasional PN. Pada pilihan raya umum ke-15 lalu, Perikatan Nasional memperoleh 17 kerusi manakala BN juga memenangi 17 kerusi. Bagaimanapun, dengan sokongan Pakatan Harapan PH yang mempunyai 8 kerusi, BN berjaya menubuhkan kerajaan negeri. Mengulas lanjut, Nizar yang juga naib ketua UMNO bahagian Pekan meminta supaya fitnah yang hanya mahu mencari keuntungan politik murahan dihentikan. Nabi Muhammad mengecam perbuatan fitnah ini sekeras-kerasnya. Sebagaimana sabda baginda yang bermaksud, tidak masuk surga orang yang menyebar fitnah, mengadu domba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Mesejnya jelas, saya kekal setia bersama UMNO, Barisan Nasional BN dan Kerajaan Pahang yang ada sekarang, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, nampaknya makin terdesak pihak pembangkang untuk menggunakan isu yang sudah kehabisan modal. Isu-isu pembangunan, isu-isu tentang perkara-perkara memburukkan Anwar Ibrahim semua tak boleh pakai lagi. Semuanya sudah basi, semuanya sudah ditolak. Kini mereka menggunakan naratif-naratif lain pula yang lebih dahsyat, sehingga menggunakan anak Najib pula untuk kononnya mahu menjatuhkan kerajaan Pahang. Apa pendapat anda? Apa lagi? Salam sejahtera. Akhirnya Zahid Hamidi tampil menjawab isu kononnya UMNO ada rundingan dengan PAS. Saudara, isu ini makin panas. Nampaknya ada pihak-pihak tertentu yang semakin tersepit dan semakin terdesak mendapat perhatian. Semakin terdesak nak menang kuasa sehingga sanggup menggunakan parti orang lain. Sehingga sanggup menggunakan UMNO untuk meraih sokongan. Lebih-lebih lagi pilihan raya Nenggiri yang tidak lama lagi akan dijalankan. Ada pihak tertentu yang sudah mula menjajah naratif buruk, fitnah, dan lebih teruk menunggang parti lain semata-mata untuk mau mencuri undi. Zahid Hamidi kata, sah, tiada rundingan PAS dan UMNO. Saudara, Presiden UMNO, Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, tiada pertemuan maupun perbincangan antara parti itu dengan PAS bagi membentuk kerjasama dalam pilihan raya. Malah, Zahid Hamidi berkata, dia secara peribadi tidak bertemu dengan mana-mana pemimpin parti musuh tradisi mereka itu. Mereka, yaitu PAS, tidak berjumpa dengan saya, katanya kepada pemberita di Shah Alam hari ini. Semalam, Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari berkata,
Wujud perbincangan antara parti itu dan UMNO bagi membincangkan kerjasama dalam pilihan raya umum akan datang. Siapalah yang dimaksudkan oleh beliau ini dan apa pula naratif yang mau dijual? Dakwanya beberapa siri pertemuan tidak rasmi diadakan, membabitkan pemimpin utama kedua-dua parti yang antara lain bagi menyatukan kembali undi Melayu. Fadli mendakwa pemimpin utama UMNO itu meluahkan rasa serba salah bekerja sama dalam kerajaan yang didakwa merugikan. Dalam pertemuan itu, mereka mengharapkan agar kerjasama bersama dengan PAS dapat bersatu kembali. Cuma mereka tidak berani ingin melawan apa yang diputuskan Presiden UMNO, katanya. Wow, ada netizen kata jangan termakan umpan hasutan daripada pemimpin PAS. Kata netizen, mereka sengaja mengadu domba, cuba melaga-lagakan, cuba menggoncang kestabilan UMNO yang kini semakin baik. Bagaimanapun, Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri berkata, jika ada pun pertemuan, ia bukan secara rasmi. Jika ada pun pertemuan, mungkin itu pendekatan yang dibuat secara pribadi, bukan secara rasmi, katanya. Pada 8 Julai lalu, Zahid menyatakan pendiriannya untuk tidak bekerja sama semula dengan PAS selagi Abdul Hadi Awang menjadi presiden. Katanya, dia berpendirian demikian susulan kerjasama sebelum ini dengan Mufakat Nasional MN dikhianati oleh PAS. Beberapa komen daripada netizen berkait isu ini. Pepel Maus kata, PAS UMNO tidak semestinya pengundi Melayu sokong dan dapat majoriti dalam PRU. Kena ingat itu. Kalaupun menang semua kerusi termasuk bersatu, baru ada 100 kerusi. Kalau Sabah Sarawak tak dokong, mustahil jadi kerajaan. Malah gabungan Mufakat Nasional memudahkan orang Melayu memilih nanti. Melayu dah tahu semua perangai UMNO dan PAS. Tak semua orang UMNO akan undi Mufakat Nasional, kata Purple Mouse. Red Bird kata, kalau bukan Datuk Seri Zahid Hamidi, UMNO sudah berkubur. Sokong Perdana Menteri X dan Datuk Seri Zahid Hamidi dan sekat Dincirit Janawi Bawa, Amza Minyak Masak, Hedi Ponteng Parlimen dari menjadi kerajaan, kata Red Parrot. Jimmy Page kata, lain pula. Red Parrot pula kata, no Anwar no DAP sebelum PRU 15. Selepas PRU 15, UMNO kalah teruk dan ditolak rakyat. Bermaksud manifesto UMNO dan juga prinsip UMNO pada PRU 15 ditolak rakyat. So, UMNO dengan kerusi yang sedikit tidak boleh bertindak sebagai abang besar. Tidak ada pilihan dan terpaksa ubah strategi. UMNO menyahut titah yang di Pertuan Agong dan bersetuju membentuk kerajaan perpaduan. So, tak ada salahnya UMNO menerima tawaran dan memilih berada dalam kerajaan supaya perjuangan parti untuk rakyat dapat diteruskan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Jangan pula orang bersatu anggap profesor peguam tersohor ini tidak hadam perlembagaan. Minggu lepas, pandangan saya mengenai 6 ahli parlimen bersatu tidak boleh mengosongkan kerusi tular di TikTok dan YouTube. Ada yang sokong dan hargai, tetapi banyak juga yang panas hati. Ada yang mencarut dan memaki hamun, terutama golongan politikun. Mereka yang taksub dengan parti. Pandangan saya mudah. Punya teruknya pindaan yang dibuat. Banyak percanggahan dan lompong. Undang-undang membuatkan winners take all. Speaker boleh buat keputusan sendiri. Saya juga katakan, apa yang dibuat oleh Parti Bersatu ialah pemecatan konstruktif. Ia merupakan pengecualian bawah perlembagaan. Makanya, tiada keperluan 6 ahli parlimen untuk kosongkan kerusi.
Bangkitlah orang bersatu mengatakan, saya bodoh dan tak hadam perlembagaan. Hari ini tup-tup keluar suatu pandangan daripada pakar perlembagaan negara, Profesor Dr. Syed Salim Faruqi, sama apa yang saya pernah perkatakan. Peguam kanan Hanif Katri pun berpandangan sama. Apa yang dibuat oleh speaker itu selari dengan perlembagaan. Tiada keperluan kosongkan kerusi kerana ia suatu pemecatan konstruktif. Saya harap tiada orang bersatu, kata profesor, dan peguam tersohor ini bodoh pula, sebab tak kena pula dengan naratif mereka. Itu sebab, kalau nak menilai isu, bertanyalah pada pakar dan yang tahu, bukan nilaian dari para parti politik semata-mata. Lebih teruk lagi, menilai dengan emosi dan otak pemikiran yang jumud dan tersempit. Juga pandangan ahli politik kerajaan yang tentang kerajaan sebab nak up nama sendiri banyak muncul kebelakangan ini, termasuk dalam parti Perdana Menteri sendiri. Untuk rekod, saya bukanlah pakar perlembagaan. Tetapi kalau tuan-puan tanya kebanyakan peguam non-partisan, mereka akan bagi pandangan yang sama dengan Profesor Saad dan Hanif Katri kerana kita pandang dari lensa undang-undang, bukan parti. Profesor Saad Salim Faruqi merupakan profesor undang-undang perlembagaan saya dulu. Alhamdulillah, saya masih ingat apa yang diajari. Mana juak-juak yang kata saya bodoh hari itu. Saya harapkan makian memakan diri, kata Liana Marzuki. Ulasan tadi ditulis oleh Liana Marzuki, dipetik daripada Harapan Daily. Saudara-saudara sekalian, sungguh mengejutkan apabila isu yang dipertahankan oleh para walaun ini turut ditolak oleh profesor dan peguam tersohor yang mana mereka ialah pakar-pakar perlembagaan. Jadi, di mana sudah orang yang mencarut dan memaki-maki itu, kata Liana. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini.